Okay, Assalamualaikum murid-murid. Okay, hari ni ialah kita akan belajar tentang unit 10. Itu tajuk terakhir dalam sejarah tahun 6. Jadi saya mohon kamu semua keluarkan, boleh lihat buku teks ya, boleh rujuk buku teks muka surat 212. Okay, ini ada beberapa penerangan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu Malaysia dan dunia. Okey, antaranya ialah negara kita terlibat dengan beberapa pertubuhan dunia, antaranya ialah ASEAN, okey, kemudian Commonwealth, OIC dan juga PBB. Okey, nanti hari ini kita akan belajar sumbangan ataupun apa yang Malaysia dapat daripada pertubuhan-pertubuhan dunia ini ya. Okay, yang pertama ialah ASEAN. Ingat logo ASEAN ni, ada logo ASEAN ya. Logo ASEAN ni ialah warnanya ialah warna kuning, biru, merah dan putih. Kemudian lihat ni, ada ini, kalau kamu jumpa logo ni atau nampak logo ni, ini ada logo untuk Commonwealth. Ini ialah logo bagi OIC ataupun Pertubuhan Kerjasama Islam, dan yang akhir ni ialah logo bagi PBB ya, United Nation ni ialah logo bagi PBB. Saya harap kamu boleh ingatlah logo-logo ni. Okey, kita akan lihat pertubuhan pertama yang disertai ya di Malaysia ialah ASEAN. Apa maksud ASEAN? ASEAN ialah Association of Southeast Asia ataupun ASA. Untuk membentuk ASEAN ada 3 peringkat ya. Peringkat yang pertama ialah ASA, iaitu Association of Southeast Asia, yang ditubuhkan pada 31 Julai 1961. Ya, dianggotai oleh 3 negara, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Thailand dan Filipina. Pada 1961 Malaysia belum lagi terbentuk, jadi kita namakan dia Persekutuan Tanah Melayu. Kalau sekarang ni hanya Semenanjung Malaysia. Itulah Persekutuan Tanah Melayu bagi negara kita pada tahun 1961, tak termasuk Sabah dan Sarawak ya. Okey, kemudian apa maksud ASA ni? Itu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Okey, Persekutuan Tanah Melayu, Thailand dan Filipina, 3 buah negara yang memang terletak di rantau Asia Tenggara, maka mereka menubuhkan ASA. Iaitu ASA tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk kerjasama dalam membendung anasir komunis. Okey, negara kita merdeka pada tahun 1957. Kemudian pada masa tersebut komunis memang tengah aktif ya, menjalankan atau menyebarkan ideologi mereka, terutama bagi negeri Singapura dan juga Sarawak. Ya, mereka nak jadikan Sarawak tu sebagai markas ataupun negara komunis ya. Memang pada waktu tersebut ya, memang komunis sangat mengancam keadaan rantau di Asia Tenggara, maka terbentuklah ASA, iaitu Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara, bagi membincangkan atau membentuk kerjasama dalam membendung komunis. Okey, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, wujudnya Mahapindo. Okey, Mahapindo ni singkatan kepada Ma ialah Malaysia, okey, P ialah Filipina dan Indo ialah Indonesia. Okey, Mahapindo terbentuk ya, untuk apa? Untuk menganjurkan rundingan bagi menyelesaikan pertelingkahan antara negara anggota. Okey, Malaysia, Filipina dan Indonesia membentuk Mahapindo, ditubuhkan pada 1963. Ya, 1963 ni kita dah jadi Malaysia. Tadi Persekutuan Tanah Melayu. Ya, kemudian pada 1963 telah terbentuknya pembentukan Malaysia, terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara. Borneo Utara ialah nama lama bagi Sabah, kemudian Sarawak dan juga Singapura. Ya, mereka bentuk Malaysia. Kemudian Filipina dan Indonesia. Kenapa Filipina, Indonesia dan Malaysia? Sebab untuk menyelesaikan pertelingkahan antara anggota negara anggota. Apa pertelingkahannya? Pertelingkahannya mereka bergaduh pasal merebutkan kawasan Borneo Utara dan Sarawak ya. Tak apalah. Okey, itu masa kita akan tahu sebabnya dalam pembentukan Malaysia ya. Di mana Indonesia dan Filipina berebut untuk mendapatkan Borneo Utara dan juga Sarawak.
Maka wakil PBB telah dihantar untuk meninjau pendapat penduduk di Sabah dan Sarawak ni sama ada mereka nak menyertai Malaysia atau tak. Tapi majoriti mengatakan persetujuan untuk menyertai Malaysia, maka Malaysia pun mengambil Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada anggota Malaysia. Itu terwujudnya Mapindo untuk menyelesaikan pertelingkahan antara negara anggota. Ini yang kedua. Yang ketiga, iaitu barulah terbentuknya ASEAN. Tadi ASA, Mapindo dan akhir sekali barulah terbentuknya ASEAN. Apa maksud ASEAN? Association of Southeast Asian Nation. Itulah maksudnya ASEAN yang ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Siapakah keahlian ASEAN ni? ASEAN dia dianggotai oleh negara-negara di sekitar ASEAN ataupun Asia Tenggara. Asia Tenggara ada 11 buah Asia Tenggara, tapi kalau awak lihat di sini hanya ada 10. Manakala Timor Leste tidak termasuk dalam ASEAN. Okey, negara-negara yang menganggotai pada awalnya ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Awak lihat tulisan yang negara yang saya buat huruf biru ni adalah negara yang menggotai awal lah, daripada ASA dan Mapindo tadi. Maka terbentuklah ASEAN, itu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Okey, Singapura. Singapura tidak termasuk dalam ASA dan juga dalam Mapindo sebab pada masa ASA dia belum lagi masuk dalam Malaysia. Manakala pada Mapindo iaitu Malaysia, Singapura pada tahun 1965 telah keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Cuma ada pada masa ni sahaja. Pada Mapindo, Singapura termasuk dalam Malaysia. Kemudian pada tahun 1965 dia keluar lalu membentuk kerajaannya sendiri. Itu pada tahun 1967 barulah terbentuknya ASEAN. Jadi Singapura menjadi anggota keahlian bagi ASEAN. Kemudian yang tulisan warna merah ni, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kemboja adalah negara-negara yang agak lewat memasuki sebelum peringkat kedua, fasa kedua memasuki menjadi anggota ASEAN. Itu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kemboja. Okay, ini adalah antara negara-negara anggota ASEAN. Awak perlu ingatlah, ASEAN ni Asia Tenggara. Jadi segala sekitar rantau Asia Tenggara tu adalah ASEAN kecuali Timor Leste. Okey, kita tengok yang seterusnya, matlamat penubuhan ASEAN. Kenapa ASEAN ditubuhkan? Antaranya yang pertama untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan politik. Menggalakkan keamanan dan kestabilan politik di mana terbentuknya Deklarasi Kuala Lumpur untuk mengekalkan keamanan serantau. Deklarasi Kuala Lumpur ni dibentuk untuk mengekalkan atau persidangan untuk mengekalkan keamanan serantau pada tahun 1971. Okey, yang seterusnya ialah yang kedua, itu memberi bantuan latihan dan penyelidikan, iaitu Regional Centre of Education in Science and Mathematics RESCAM di Pulau Pinang. Pusat ini ditubuhkan di Pulau Pinang untuk membincangkan atau memberi latihan serta penyelidikan untuk sains dan mathematics. Okey, diadakan di Pulau Pinang pusatnya. Kemudian penubuhannya juga untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Okey, pada tahun 1993, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle ini telah diwujudkan untuk membincangkan ataupun beri kerjasama pertumbuhan ekonomi antara tiga negara, tiga segi lah, itu Indonesia, IMT, TGH. Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Okey, ini antara negara-negara yang dibentuk untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1993. Pada 1994 kalau tak silap saya, 1994 Indonesia, Malaysia dan Singapura membentuk Growth Triangle. Itu saat IMSGT juga membentuk pada tahun 1994 untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, ekonomi atau kerjasama ekonomi antara tiga negara. Okay, yang keempat, matlamat penubuhan ASEAN juga ialah untuk menjalinkan hubungan sosial dan pembangunan kebudayaan.
pembangunan kebudayaan dengan menganjurkan ataupun mengadakan sukan C. Ya, menerusi sukan C. Sukan C ni ada sukan peringkat di kalangan anggota, ya, anggota negara-negara anggota, dan dibuat secara bergili-gili setiap negara, ya. Negara kita pun pernah menganjurkan sukan C, ya. Dan seterusnya ialah pertandingan ataupun festival filem ASEAN. Filem-filem Asia atau Asia Tenggara ni boleh dipertandingkan melalui pembangunan kebudayaan. Okey, ini antaranya matlamat untuk penubuhan ASEAN. Okey, seterusnya kita berkaitan dengan ASEAN. Sekarang kita masuk yang kedua, iaitu Commonwealth. Commonwealth diwujudkan pada tahun 1956. Ya, kita mula menyertai Commonwealth pada tahun 1957. Okey, apa maksud Commonwealth? Commonwealth adalah negara-negara bekas tanah jajahan British yang merdeka. Contohnya Malaysia, Australia, India, New Zealand, Brunei, Canada, lagi apa? Sri Lanka, Pakistan. Okey, negara-negara ni ialah negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Kemudian mereka telah pun merdeka dan mereka menyertai Commonwealth. Okey. Kat saya ada 2 negara yang menyertai Commonwealth ni walaupun mereka bukan dari tanah jajahan British, iaitu Rwanda dan juga Mozambique. Okey, Mozambique negara yang tidak dijajah oleh British tapi mereka sukarela untuk menyertai Commonwealth. Kemudian pada tahun 1965, Sekretariat Commonwealth telah ditubuhkan di London. Okey, apakah matlamat penubuhan Commonwealth? Penubuhan Commonwealth yang pertamanya untuk membina semangat setia kawan, iaitu menjalinkan hubungan persahabatan antara negara-negara anggota. Yang kedua, untuk mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Macam-macam lah, ya, bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan sebagainya, ya, untuk mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang di kalangan anggota-anggota negara-negara anggota. Itu matlamat penubuhan Commonwealth. Okey, kita tengok apa yang kita dapat sekiranya kita menyertai Commonwealth. Okey, yang pertama, ya, awak tengok, ya, kat sini Britain bantu jaga pertahanan negara melalui Anglo-Malayan Defence Agreement AMDA pada tahun 1957. Kita menyertai Commonwealth pada tahun 1957. Dan juga Britain membantu kita menjaga pertahanan negara. Kenapa? Melalui Anglo-Malayan Defence Agreement ni. Sebab, okey, cuba lihat kat sini. Anggota tentera Commonwealth bantu negara kita menangani ancaman komunis. Ini yang faedah yang kita dapat. Kerana selepas merdeka, pertahanan negara kita agak lemah, jadi kita perlukan bantuan British untuk membantu kita. Maka pasukan keselamatan ataupun tentera Commonwealth, gabungan tentera Commonwealth ni telah membantu negara kita dalam menangani ancaman komunis. Yang saya maklumkan tadilah, ya, bila kita merdeka, ancaman komunis masih lagi berleluasa di rantau Asia, ya. Jadi antara faedah kita dapat ialah Britain boleh membantu kita dalam menjaga pertahanan negara. Okey, yang seterusnya kita lihat sumbangan Malaysia melalui dasar Commonwealth. Yang pertama ialah mengecam dasar apartheid. Malaysia bersuara lantang, ya, untuk mengecam dan membuat desakan pada dunia agar dasar ini dihapuskan. Disebabkan, apakah maksud dasar apartheid? Dasar apartheid ialah dasar untuk dasar membezakan warna kulit. Kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Di dasar ni dikecam oleh rakyat kerajaan Malaysia, ya, kerana ia bertentangan dengan hak asasi manusia, ya. Awak kulit putih, kulit hitam. Jadi mana yang tak sesuai lah. Jadinya dasar ini telah ditamatkan pada tahun 1993 kerana lantangnya Malaysia bersuara untuk menamatkan dasar tersebut. Okey, sumbangan yang seterusnya ialah COGM, iaitu mesyuarat Ketua Kerajaan-Kerajaan Commonwealth pada tahun 1989 yang membincangkan isu semasa perkara yang melibatkan negara ahli. Okey, hasilnya, wujudnya, terbentuknya Deklarasi Langkawi pada tahun 1989 di mana isu yang dibincangkan ialah memelihara alam sekitar dan
dan juga mengatasi masalah pencemaran. Dan yang terakhir ialah mengajukan Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Malaysia mengajukan Sukan Commonwealth yang merupakan sukan kedua terbesar di dunia. Jadi dengan mengajukan Sukan Commonwealth ni, Malaysia berjaya untuk membantu mempromosikan negara kita di peringkat dunia. Itu antara sumbangan kita dalam Commonwealth. Okey, seterusnya kita lihat Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Yang seterusnya, OIC ni ialah maksud OIC ialah Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun Organisation of Islamic Cooperation. Ditubuhkan atau dicetuskan oleh Perdana Menteri kita pada masa itu, Tengku Abdul Rahman, pada tahun 1969 dan disokong oleh beberapa negara Islam yang lain seperti Mesir dan juga Arab Saudi. Malaysia juga menjadi tuan rumah dalam persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003. Malaysia juga telah menjadi perantara perang Iran dan Iraq dan juga membantu konflik Bosnia Herzegovina. Kenapa wujudnya OIC ni? Sebab utamanya untuk mengeratkan hubungan negara sesama Islam. Seterusnya ada tak yang tak sebut? Yang terakhirlah pendidikan penubuhan. Dalam pendidikan Malaysia telah menubuhkan UIA dan menawarkan tempat kepada negara-negara luar untuk menghantar pelajar-pelajar mereka belajar di Malaysia. UIA. Negara-negara yang menganggotai OIC antaranya ialah Mesir, Arab Saudi, Malaysia. 3 negara ni membentuk OIC pada tahun 1969, kemudian ditambah dengan keahlian Bahrain pada 1972, Bangladesh 1974 dan Brunei pada 1984. Habis untuk OIC. Sekarang kita tengok pertubuhan yang terakhir yang disertai Malaysia, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Malaysia menyertai PBB pada 1957, sama macam dia menyertai Commonwealth. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang sangat aktif dalam membincangkan isu-isu semasa ataupun isu global dalam PBB dan memberi antaranya juga memberi pandangan berkaitan dengan isu-isu global. Itu antara pandangan-pandangan yang Malaysia suarakan dalam PBB. Dan kenapa wujudnya PBB? Untuk memberi kesejahteraan dan keamanan dunia. Kita menyertai PBB untuk memberi kesejahteraan dan keamanan dunia, sama-sama membantu dunia dalam mewujudkan keamanan dunia. Itu PBB. Apakah sumbangan Malaysia? Sumbangan Malaysia yang pertama ialah dalam PBB membantu menyelesaikan konflik antarabangsa. Bila ada konflik antarabangsa, kita cuba untuk menjadi salah satu ahli yang boleh membantu mereka dengan yang pertamanya kita menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB. Kemudian kita menjadi juga pasukan pengaman PBB ke Kongo, Namibia, Bosnia dan Somalia. Dan kita juga pernah menjadi pasukan pemerhati di Kemboja dan sempadan Iran dan Iraq. Iran dan Iraq sentiasa bergolak. Jadi kita pernah dihantar, pasukan tentera kita pernah dihantar ke Iran dan Iraq untuk menjadi pasukan pemerhati. Yang kedua, memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Usul Malaysia ni telah mendorong penganjuran persidangan antarabangsa dadah di Vienna, Austria pada tahun 1987. Dan Malaysia sebagai orang yang mengutarakan atau mengusulkan, kita telah diberi penghormatan untuk menjadi yang di-Pertua Persidangan. Perdana Menteri kita pada masa itu ialah Tun Mahathir Mohamad. Beliau telah menjadi yang di-Pertua dalam persidangan antarabangsa dadah di Vienna. Itu antara sumbangan. Sumbangan lain ialah menyarankan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Kita telah memperjuangkan prinsip pendidikan untuk semua. Semua orang berhak untuk mendapat pendidikan. Menerusi United Nations Education, Scientific and Culture Organization itu ataupun disebut sebagai UNESCO. UNESCO, dan kita telah dipilih menganggotai lembaga eksekutif UNESCO pada tahun 2007. Itu antara sumbangan-sumbangan. Ada satu lagi, itu yang keempat. Kita membawa isu perjuangan rakyat Palestin. Seperti yang kamu sudah maklumlah, rakyat Palestin sangat kesian. Kita lihat keadaan mereka.
sentiasa negara mereka sentiasa dibom, dan macam-macam lah ya, rakyatnya sangat menderita. Jadi kita telah menganjurkan satu persidangan antarabangsa berkaitan dengan Palestin di Kuala Lumpur untuk membincangkan apakah pilihan yang boleh kita buat untuk kita membantu rakyat-rakyat Palestin yang sedang menderita akibat daripada perang mereka ya. Okey, kemudian yang terakhir ialah kita akan yang seterusnya kita lihat warisan negara yang dihargai oleh badan dunia, itu UNESCO. Ya, pihak UNESCO telah mengiktiraf beberapa kategori untuk warisan bersejarah dunia, peringkat dunia terhadap Malaysia ya. Antaranya ialah dalam kategori alam semula jadi tahun 2000 yang telah mengiktirafkan Gua Mulu di Sarawak dan Taman Negara Kinabalu di Sabah ya, sebagai kategori warisan bersejarah dunia kategori semula jadi. Kemudian kita juga UNESCO juga telah mengiktiraf Daftar Ingatan Dunia pada tahun 2001 dengan mengangkat sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah sebagai warisan bersejarah dunia. Kemudian dalam bidang kebudayaan, ya, pada 2003 dan 2005, wayang kulit dan mak yong telah diiktiraf sebagai warisan bersejarah dunia bagi kategori kebudayaan. Dan yang terakhir sebagai dalam kategori tapak bersejarah 2008 dan 2012. Menjadikan Melaka sebagai bandaraya bersejarah, Lembah Lenggong, Perak, Georgetown di Pulau Pinang sebagai tapak bersejarah pada tahun 2008 hingga dan juga 2012. Ini antara pengiktirafan yang diiktiraf oleh UNESCO. Jadi pengiktirafan inilah menyebabkan Malaysia berjaya mengangkat keunikan warisan negara kita ni ke peringkat antarabangsa ya. Malaysia, negara luar boleh mengenali kita melalui warisan bersejarah dunia. Okey. Itu saja untuk tajuk kita hari ini, iaitu tajuk terakhir unit 10. Jadi saya nak ya kamu boleh ulang kaji, lihat buku. Kemudian saya nak kamu lihat muka surat 88, buku aktiviti. Saya nak awak siapkan unit 10, buku surat 88 hingga 95. Ya, kalau tak silap saya, okey. 88 hingga 95, siapkan latihan unit 10. Okay, nanti saya akan bincangkan dan saya harap nanti dalam online saya akan bincangkan jawapannya dan harap semua murid dapat menghadiri kelas tersebut pada minggu hadapan. Okey, saya juga nak menampilkan satu maklumat okey, saya nak kamu lihat juga muka surat 95. Okey, saya nak awak tengok 95. 96. Itu pentafsiran ya, penilaian akhir tahun. Saya nak awak siapkan latihan ni. Sebelum siapkan latihan, saya nak awak baca buku teks kita. Kemudian dah settle, dah siap baca, dah yakin boleh jawab, ambil masa 1 jam. Bila-bila masa 1 jam sahaja awak jawab soalan muka surat 96 hingga 101 hingga akhir lah ya. Kemudian awak boleh ambil gambar dan hantar ya kepada guru kelas ya. Nanti saya akan raih lah. Tapi kalau kamu boleh buat PDF dan sebagainya yang lebih canggih ke, kamu bolehlah hantar kepada saya untuk saya cek, untuk saya ambil rekod markah awak. Tapi saya nak ujian ni kamu buat dengan tulus dan ikhlas, tanpa meniru, tanpa bertanya kepada sesiapa. Walaupun saya tak nampak awak, tapi Allah tetap tahu apa yang awak buat ya. Saya nak awak janji dengan saya buat latihan sebab kita tak ada perpiasaan. Jadi itulah penilaian untuk awak bagi sejarah awak. Jadi saya nak awak siapkan dan boleh hantar kepada saya ya. Saya nak kamu buat dalam masa 1 jam sahaja. Hantar kepada saya hari Isnin ya. Boleh awak ada masa hari ni, pagi Jumaat, Sabtu, Ahad, baca buku. Hari Ahad boleh jawab masa 1 jam, ataupun hari Isnin boleh jawab 1 jam, boleh hantar kepada saya lah. Bila-bila masa hari Isnin ada 24 jam. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya tu je lah untuk makluman untuk kamu. Jadi saya harap kamu dapat baca buku. Itulah tajuk terakhir kita pada hari ini. Dan insya-Allah kalau ada peluang untuk kita berjumpa, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.